Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube saya, Fauzian Channel. Terlebih dahulu, saya mengadakan anda yang masih lagi belum subscribe channel saya. Mohon kerjasama untuk subscribe dan sharekan, kongsikan bersama dengan rakan-rakan. Boleh komen, like, dan juga boleh berikan apa saja pandangan dan komen anda atas tajuk atau isu yang saya perkatakan. Banyak dalam banyak tajuk, banyak isu, anda berhak juga untuk menyatakan pandangan anda. Walaupun ini berbeza, kita berbeza pandangan, tidak ada masalah. Inilah tujuan media sosial, untuk kita berkongsi-kongsi pandangan dan sebagainya lah. Asalkan kita tidak melampaui mengeluarkan kata-kata yang terlalu kesat, hujah dan sebagainya. Kalau takat berbeza pandangan dengan hujah anda, kita terima, dan saya tidak pernah mendelete apa saja komen walaupun ianya berbeza dengan apa yang saya utarakan. Okey, hari ini terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada anak muda malam tadi di restoran Amjal. Mereka mengadakan program untuk mereka menaikkan semangat di dalam perhimpunan pada pagi ini di Kuala Lumpur. Dan yang paling menariknya dalam perhimpunan anak muda di Restoran Amjal malam tadi menggabungkan banyak pihak, NGO, NGO di kalangan anak muda, parti-parti politik, semua parti politik, Keadilan, DAP, Amanah, Muda, Pejuang dan Barisan juga dikabarkan malam tadi mereka sepentas di dalam mengutarakan pandangan mereka tentang kebobrokan kerajaan yang ada pada ini, terutamanya isu yang semakin panas iaitu melibatkan Suruhanjaya SPRM, Azam, Baki, yang nampaknya ramai di antara pembodek-pembodek kerajaan yang cuba untuk cover Azam, tetapi lagi mereka lindungi, lagi terserlahlah kebobrokan yang dapat dilihat oleh rakyat, dan tentunya anak muda lebih mudah menghidu kebobrokan ini. Bagi anak muda yang bijak, yang tahu menilai baik dan buruknya, mereka mudah dapat melihat apa yang berlaku di hadapan mereka. Dan saya ucapkan tahniah kepada anak muda, walaupun difahamkan tadi mendapat halangan juga, gangguan sedikit sebanyak daripada pasukan polis, tapi difahamkan pihak polis agak tertib juga melaksanakan arahan, menjalankan tugasnya, mungkin untuk mengawal program dan juga tapi saya tidak mendengar sebarang tangkapan atau keganasan yang dilakukan. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada anak muda yang terus menerus memperjuangkan nasib rakyat kita yang semakin lama semakin terhimpit dan juga semakin lama semakin berada dalam keadaan sukar di bawah kerajaan tebuk atap sekarang ini. Okey, yang itu kita ucapkan tahniah kepada anak muda, tahniah kepada mereka menyatukan fikrah mereka walaupun berbeza parti politik, walaupun Pakatan Harapan, DAP, Keadilan Amanah ada di situ, kita juga bergabung bersama dengan Narain Pembangkang, Warisan Pejuang dan juga Muda. Ini satu perkembangan yang baik yang seharusnya menjadi pengalaman ataupun seharusnya menjadi pengajaran kepada kepimpinan yang lebih tinggi lagi supaya mereka dapat menyatukan di kalangan orang yang ingin bersatu. Bersatu dalam Pembangkang. Okey. Tapi seperti mana yang pernah saya sebut, tak mudah untuk menyatukan satu gabungan parti politik sekiranya kita tidak belajar daripada apa yang pernah kita alami sebelum ini. Kita kena harus belajar, dan pengajaran yang kita perolehi sebelum ini, bagaimana kita bersama dengan pengkhianat, bersama dengan orang yang tidak boleh dipercayai, itu harus kita jadikan satu iktibarlah supaya dalam kita menyatukan Pembangkang, ia juga harus dijadikan satu iktibar untuk kita beringat-ingat. Bukan mudah untuk menyatukan berbagai-bagai golongan, kerana di antara kita ini ada yang sifat mengkhianat, sifat dengki, penendam dan sebagainya. Jadi harus diberikan perhatianlah. Dan anak muda telah membuktikan bahawa mereka mampu untuk menyatukan fikrah masing-masing ada satu tujuan, iaitu melawan kerajaan yang zalim. Ini harus dipelajari oleh golongan-golongan pihak atas, di mana mereka harus bersatu atas satu tujuan dan satu juga matlamat, tanpa ada sifat dengki, khianat dan sebagainya. Okey. Hari ini saya cuma nak ulas sikit saja. Baru-baru ini dalam Parlimen dalam persidangan khas berkenaan dengan banjir,
kita mendengar dan kita melihat sendiri bagaimana beberapa ahli parlimen telah mempertikaikan menteri khususnya, terutamanya Tuan Mentor Ahmad selaku Menteri Alam Sekitar, di mana dia dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai menteri dikala rakyat telah menghadapi bencana banjir yang besar, di mana beliau melakukan umrah dan kemudiannya cuba melepaskan dirinya daripada tanggungjawab sebagai menteri, dan ini ditegur di dalam parlimen. Sepatutnya Tuan Mentor Ahmad berlapang dada, paling tidaknya memohon maaf di atas apa yang telah pun beliau lakukan. Tetapi biasalah lebay ini sukar kita nak dengar. Memang katakan susah kita dengar lebay-lebay ini, kerana dia bersalah, dia mengaku bersalah. Sebaliknya dia akan cuba pertahankan seboleh-bolehnya, nak cuba pertahankan bahawa dia di pihak yang benar. Jadi inilah yang berlaku pada Tuan Mentor Ahmad, di mana bila orang menyatakan tentang sikap dia yang tidak bertanggungjawab meninggalkan rakyat dikala rakyat menghadapi bencana banjir, dia melakukan ibadah umrah, beliau memberikan jawapan, bukan jawapan untuk menyatakan membela dirinya, tetapi dia mengatakan kalau saya berada di luar negara kerana umrah, dia tak ada ahli parlimen yang berada di luar negara bermain salji. Ini bukan jawapan, ini menandakan bahawa kamu memang mengaku bersalah dan kamu kaitkan juga orang lain juga bersalah. Sedangkan ahli parlimen yang dikatakan bermain salji itu, saya fahamlah yang dimaksudkan siapa. Ahli parlimen itu lebih awal pergi ke luar negara. Lebih awal. Dia ahli parlimen biasa, dia bukan menteri, dia bukan berada dalam kerajaan pun. Dia berada di luar negara, bercuti dan dia ada urusannya di luar negara lebih awal. Jadi dia tidak tahu tentang perubahan cuaca dan bencana banjir. Dia lebih awal di sana, dan apabila dia dapat tahu ada bencana banjir berlaku, dia menyatakan dia akan balik. Tetapi berbeza dengan Tuan Mentor Ahmad selaku Menteri Alam Sekitar. Dia yang lebih awal tahu keadaan perubahan iklim. Dia lebih awal tahu tentang kehadiran banjir ini, sebab dia Menteri Alam Sekitar. Sebelum dia maklumkan tentang iklim ini kepada rakyat, dia selaku menteri, dia lebih tahu apa yang akan berlaku, bagaimana cuaca yang akan berlaku yang melanda negara kita, dia lebih tahu. Tetapi dia tahu lebih awal, tetapi kenapa dia pergi umrah? Ini persoalannya. Ibadah umrah itu adalah sunat, tetapi tanggungjawab dia sebagai menteri yang diberi, dibayar gaji oleh rakyat, sebagai menteri, dia harus bersama dengan rakyat, harus menjaga keselamatan rakyat. Dan dia juga harus memberikan panduan, peringatan untuk menyelamatkan rakyat dalam menghadapi bencana banjir ini. Kenapa dia tinggalkan negara, pergi umrah? Sedangkan umrah itu adalah ibadah sunat. Tugas kamu sebagai menteri yang bertanggungjawab dalam isu air ini adalah menjadi satu kewajipan, dalam apatah lagi dalam keadaan bencana besar ini. Mengapa kamu nak bezakan peranan kamu sebagai menteri dalam kerajaan nak disamakan dengan seorang ahli parlimen pembangkang? Ahli parlimen pembangkang. Dia hanya ahli parlimen yang bertanggungjawab di kawasan dia. Dan dia juga berada di luar negara jauh sebelum daripada banjir melanda. Sedangkan Tuan Mentor Ahmad berapa hari sebelum banjir melanda, dia pergi ke umrah dan dia tahu makluman ini. Dia tahu banjir akan berlaku di bawah kementerian dia. Dia menyalahkan rakyat, ada antaranya rakyat tidak mengikuti ramalan cuaca, rakyat tidak mengikuti perkembangan ramalan cuaca, maka rakyat tidak membuat persediaan. Kalau rakyat tidak mengikuti ramalan cuaca dan rakyat dipersalahkan kerana tidak membuat persediaan, bagaimana kamu yang tahu tentang perkembangan cuaca, mengapa kamu tidak membuat persediaan? Mengapa kamu tidak membuat persediaan? Sebab selaku kerajaan yang diberikan amanah, bukan memberikan mandat. Mandat tak pernah diberikan kepada Tuan Mentor Ahmad untuk jadi menteri. Bahkan kerajaan yang ada ini pun tidak pernah mendapat mandat pun. Tetapi diberikan amanah oleh Perdana Menteri untuk menjaga alam sekitar. Tapi kamu tinggalkan rakyat berdepan dengan bencana banjir. Ini sifat tidak bertanggungjawab Tuan Mentor Ahmad, dan dia cuba nak lepaskan diri dia. Apabila dia dah terjerat, dia tidak mampu nak berjawab, maka dia mengatakan, ada orang lain juga berada di luar negara bermain salji. Macam cerita perompak lah. Saya merompak 10,000, dia ni melompak juga, tapi dia merompak 5,000. Ini bukan jawapan.
Sepatutnya tuan-tuan kalau dia bertanggungjawab, pada dia benar jujur dengan agamanya, ya, sepatutnya dia memohon maaf dan diikuti dengan meletakkan jawatan, mengaku bahawa dia gagal sebagai menteri. Ya. Kerajaan memang gagal dan dia sendiri pun gagal sebagai menteri alam sekitar. Sepatutnya dia berasa bersalah meninggalkan rakyat dengan keadaan kerajaan memanglah kerajaan gagal, persiapan tak ada. Ya, dia pula pergi ke luar negara. Ini menambahkan lagi kegagalan kerajaan kerana kerajaan memiliki menteri-menteri seperti Tuan Bin Toman. Ini yang sepatutnya, ya, rakyat fikirkan. Ya. Jangan kita nampak dia tu ustaz, dia tu daripada parti Islam dan sebagainya, bahawa maka dia berhak melakukan apa saja dan berhak memperdaya kita, melepaskan diri dia untuk kepentingan diri dia, maka bermacam-macam helah. Ya, macam-macam jawapan yang diberikan untuk mempertahankan diri dia. Ya, ini berbeza daripada zaman PH. Ya, tidak perlu, ya, ulama pun yang jaga alam sekitar ketika itu seorang menteri wanita daripada DAP, Yeo Beijing, ya, yang jaga alam sekitar ketika itu bukan Islam, wanita, bukan Islam. Tetapi bila berlaku pencemaran air di air Kim tak salah saya, di Johor ketika itu, bukan banjir besar pun, ya, bukan malapetaka besar pun, pencemaran air sungai yang dicemari, ya, satu isu yang dibangkitkan, dibesarkan oleh pembangkang ketika itu. Yeo Beijing ketika itu baru melangsungkan perkahwinan. Dia boleh saja mohon bercuti, cuti berkahwin, ya, hak dia sebagai menteri. Ya, dia boleh bercuti ke luar negara, ya, dia boleh hantar dia timbalan dia untuk melaksanakan tugas. Boleh saja dia gunakan kesempatan itu. Ya. Tetapi dia seorang menteri yang bertanggungjawab, walaupun baru kahwin, dia bergegas pergi ke Johor untuk meninjau sendiri sungai yang tercemar tersebut. Ya, tak sempat nak bermadu, tinggalkan suaminya, terus pergi membuat tugas sebagai menteri ketika itu. Ini seorang wanita yang bukan Islam, yang begitu bertanggungjawab dan merasakan bahawa dia selaku menteri, dia harus turun. Walaupun yang dicemari itu hanya sungai. Ya. Kalau kita fikir secara logiknya, tak perlulah menteri nak turun sungai ini. Hantar timbalan pun boleh. Atau pegawai. Ya, pegawai pun tak apa. Daripada Johor ke, daripada pusat ke, hantar pegawai. Tapi tidak. Dia merasakan ini isu yang besar, pencemaran yang berlaku ini, pencemaran yang serius, maka dia turun. Walaupun ketika itu dia baru melangsungkan perkahwinan. Ya. Ini membezakan sikap seorang wanita yang bukan beragama Islam daripada DAP. Apabila diberikan peranan, dia merasa bertanggungjawab berbanding dengan seorang lebay beragama Islam daripada parti Islam, ya, yang tahu, ya, bencana akan berlaku, tahu banjir akan berlaku, boleh pergi umrah. So, tuan boleh fikir sendiri, ya, ini bukan masalah kita nak membela DAP atau membela seorang yang bukan Islam. Ya. Ini masalah integriti. Ya, integriti dan juga sifat bertanggungjawab kita kepada negara. Ya, bandingkan di antara dua ini. Sebab itu saya katakan, kita apabila kita membuat bersihkan minda kita daripada rasis, ya, perkauman, ya, fahaman fanatik agama dan sebagainya, kita akan boleh membuat satu pertimbangan yang baik, ya, pertimbangan yang adil untuk diri kita dan juga untuk negara. Ya, suatu pilihan raya, jangan kita perkauman itu menjadi satu benteng untuk mendekat kita memilih mana-mana pemimpin yang lebih baik. Jangan kerana agama itu menjadi penghalang kita untuk kita memilih mana-mana pemimpin yang lebih amanah. Jangan kerana kita anggap dia sebagai orang Islam, maka sudah pasti dia akan jadi menteri yang amanah, sudah pasti dia akan jadi menteri yang berintegriti, sudah pasti dia akan jadi menteri yang rajin dan sebagainya. Ini bukan ukuran dia. Ya? Ini bukan ukuran dia. Ukurannya tak kira kaum, tak kira apa kaum pun, tak kira apa agama pun, tetapi integriti itu mesti ada pada seorang menteri yang nak kita sokong, wakil rakyat yang nak kita pilih, parti mana yang kita nak pilih untuk menjadi kerajaan, ya, memerintah negeri ataupun negara. Ini sepatutnya kita fikirkan setiap kali adanya pilihan raya, ya, inilah yang harus kita jadikan pertimbangan sebelum kita membuat pilihan. Jadi pada saya, apa yang dijawab oleh tuan-tuan itu satu jawapan yang langsung saya nilai, bahkan malukannya, ya, memalukan kita sebagai umat Islam. Nanti orang bagi Islam kata, oh, macam inikah cara Islam menjawab, ya. Apabila kita bersalah, kita kaitkan juga orang lain, ya. Kita tidak memberikan jawapan,
kita tidak menjawab isu yang sebenar, tapi kita cuba mengelak daripada kita menjawab apa yang diperkatakan terhadap kita. Jadi itu sajalah urusan saya, dan kita akan ulas lagi banyak perkara, banyak isu sekarang ini yang boleh kita ulas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sempat bersama saya, yang terus memberikan sokongan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.